Baik, dalam Malaysia Memilih pastinya kita membawakan perkembangan terkini dari setiap negeri yang kami tempatkan wartawan kami di sana untuk mengikuti secara rapat perjalanan dan juga perkembangan Malaysia Memilih. Ada beberapa isu yang mungkin timbul ataupun ada beberapa jangkaan yang akan berlaku di Parlimen di Sarawak. Jadi, waktu ini kita nak bersama dengan Fadilah Sulaiman, wartawan Awani Borneo di sana. Kalau boleh perincikan dan juga laporan dari sana perkembangan terkini terutamanya dalam Malaysia Memilih. Silakan Fadilah. Baik, terima kasih Ehsan. Jadi untuk perkembangan hari ini saya ingin berfokuskan kepada salah satu daripada kawasan Parlimen di Sarawak ini, iaitu Parlimen Setubong sendiri. Sebab pagi tadi saya baru saja selesai membuat liputan pelancaran jentera wanita GPS di PCC Demak di Kuching ini, dan antara tiga perkara yang ingin saya ketengahkan ataupun fokuskan untuk petang ini adalah salah satunya ialah status penyandang ahli Parlimen Setubong, iaitu Datuk Seri Dr. Wan Junaidi Tuanku Jaafar. Kita menjangkakan beliau tidak akan mempertahankan kerusinya untuk PRU15 ini, dan perkara itu sebenarnya disampaikan ataupun dibawakan oleh pengerusi GPS sendiri, iaitu Tan Sri Abang Johari Tun Openg semasa sidang media selepas melancarkan jentera pagi tadi. Dan menurut Abang Jo, beliau berkata perkara itu sebenarnya disampaikan secara personal ataupun secara persendirian oleh Wan Junaidi kepada beliau, kerana Wan Junaidi merasakan beliau tahun ini sudah berumur 77 tahun dan ingin memberi ruang kepada wakil rakyat ataupun kepada calon-calon baharu daripada GPS untuk beraksi di gelanggang Parlimen. Dan ini sebenarnya kalau saya nak bawa sikitlah sejarah ataupun laporan Datuk Seri Dr. Wan Junaidi Tuanku Jaafar. Beliau sebenarnya sudah menjadi wakil rakyat ahli Parlimen sejak tahun 1990 lagi, iaitu selama 7 penggal, dan 3 penggal pertamanya adalah mewakili Parlimen Batang Lupa, dan sekarang 4 penggal sehingga kinilah menjadi penyandang ahli Parlimen Santubong. Dan sudah pasti pelbagai sumbangan dibawakan oleh beliau, kerana kita sudah pasti antara ahli Parlimen Sarawak itu Wan Junaidi juga menjawat jawatan-jawatan penting sepanjang beliau menjadi ahli Parlimen. Antaranya termasuklah sebagai yang sekarang ini beliau menjawat jawatan Menteri Undang-Undang dan juga Parlimen, dan sudah pasti dalam jawatan itu beliau membawa banyak perubahan ataupun pemindaan kepada dasar-dasar dan juga RUU. Contohnya yang paling memberi impak kepada PRU15 ini adalah dasar anti lompat parti, dan sudah pasti sebenarnya ini bukanlah sesuatu yang dianggap kerugian besar ataupun sesuatu yang mengejutkan untuk GPS, kerana perkara kedua yang ingin saya utamakan adalah GPS memberitahu sememangnya menjadi budaya mereka untuk memberi ruang kepada pelapis-pelapis pemimpin ini, kerana kita mahu bukan sahaja jawatan penting-penting itu dimonopoli oleh senior MP sahaja, kerana mereka perlu melatih untuk menjadi pemimpin negeri Sarawak pada masa hadapan. Dan itu sekaligus beliau memberi bayangan akan ada calon-calon muka baru, termasuklah daripada warga belia, termasuk juga daripada wanita, untuk dipertandingkan di kesemua 31 kerusi Parlimen di Sarawak ini nanti. Namun begitu, Abang Jo tadi juga menekankan bahawa keputusan belum lagi dimuktamadkan 100%, ianya hanya dimuktamadkan pada 3 hari bulan nanti apabila GPS akan mengumumkan ke semua calon mereka, dan sebenarnya status Wan Junaidi pun masih belum dimuktamadkan 100% lagi, dan itu adalah terpulang kepada prerogatif Abang Johari nanti. Jadi antara selain daripada itu, Ehsan, saya juga ingin dalam ucapan Abang Johari kepada jentera-jentera wanita pagi tadi, antara yang perlu fokus GPS untuk PRU15 ini adalah untuk memastikan ahli Parlimen Sarawak ini kebanyakannya ataupun datang daripada GPS, kerana katanya lebih ramai wakil pemimpin daripada GPS, maka suara Sarawak di gelanggang Parlimen akan diambil lebih serius dan tidak akan dipandang remeh. Jadi sebabnya signifikannya perkara itu kerana mereka mahu memperjuangkan tuntutan-tuntutan MA 63. Jadi 3 perkara yang mahu dituntut sekarang ini adalah satu perkara di bawah perkara 112D, iaitu berkenaan dengan geran khas negara
negeri di mana Kerajaan Negeri Sarawak kini sedang mahu memperjuangkan geran itu diputuskan atas satu formula yang dipersetujui oleh Negeri Sarawak dan juga Kerajaan Persekutuan. Jadi itu masih lagi dalam proses perbincangan jawatan kuasa MA63 dan keduanya kita juga tahu antara yang difokuskan Sarawak ialah untuk mengembalikan hak to restore Borneo High Court. Itu adalah perkara kedua dan perkara ketiga adalah yang dikatakan oleh Abang Johari tadi ialah untuk meminta jabatan teknikal diiktiraf untuk melaksanakan projek persekutuan yang ada di negeri Sarawak ini. Jadi itu antara tuntutan yang masih lagi belum dilunaskan di peringkat Kerajaan Persekutuan yang ingin difokuskan oleh Kerajaan Negeri Sarawak dan kita akan melihat bagaimana sebab kita tahu MA63 ini sudah pun berjaya mengembalikan hak-hak Sarawak seperti sales tax yang menambah pendapatan kepada negeri Sarawak untuk pembangunan di negeri ini sendiri dan juga untuk disalurkan kepada bantuan-bantuan inisiatif kepada rakyat bumi Kejalang ini khususnya ketika kita menghadapi pandemik COVID-19 dahulu. Jadi itulah signifikannya, Ehsan. Baik. Terima kasih Fadilah Sulaiman, wartawan Awani Borneo. Pastinya perkembangan ini kita bawakan dari semasa ke semasa. Sebahagiannya mungkin kita telah mengetahui calon-calon yang akan bertanding daripada setiap parti. Bagaimanapun Barisan Nasional, GPS dijangkakan akan mengumumkannya pada 3 November nanti.